Berita Al-Hijrah 16 Rabiul Akhir 2 Disember, Juruteknik TNB maut digilis lori. Juga vaksin COVID-19, kerajaan tangkis persepsi negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Erdi Herman Marzi. Seorang juruteknik TNB maut digilis kenderaan berat selepas motosikal yang ditunggangnya terbabit dalam kemalangan di Jalan Puncak Alam ke Meru pagi tadi. Difahamkan mangsa yang menunggang motosikal jenis skuter Honda itu dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Insiden berlaku kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Ketiga kejadian mangsa dipercayai dihimpit sebuah kereta sebelum terjatuh dan digilis lori yang tidak sempat berhenti sepanjang 10 meter. Kenderaan yang dipercayai menghimpit mangsa bertindak melarikan diri. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Klang. Mangsa berusia 34 tahun itu dikenali sebagai Ahmad Anwar Raspan, berasal dari Bukit Badung, Batang Berjuntai. Mangsa yang telah berkahwin dan memiliki 2 anak menetap di Puncak Alam. Orang awam yang mempunyai maklumat berhubung insiden itu boleh tampil ke Balai Polis Berhampiran untuk membantu siasatan. Polis akan menubuhkan pasukan khas bagi memastikan 3 suspek kes serangan ke atas anggota pasukan gerakan AMN PGA yang masih berada di Thailand dibawa pulang ke Malaysia secepat mungkin. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata ketiga-tiga warga negara itu termasuk seorang yang dipercayai Ketua Kumpulan Sindiket Jenayah diperlukan bagi melengkapkan siasatan kes. Katanya Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad telah berhubung dan mengadakan perbincangan bersama Polis Thailand berkaitan 3 suspek yang masih lagi berada di negara itu. Justru satu pasukan khas ditubuhkan Bukit Aman untuk berhubung dengan Kedutaan Malaysia di Bangkok untuk Polis Thailand menyerahkan suspek. Bagi kita amat penting sekali, ketiga-tiga OKT ini amat penting sekali bagi kita dan kita percaya salah seorangnya adalah dia punya ketua dan juga perancang yang kita memang memerlukan dia supaya kita boleh mengambil tindakan terhadap suspek ini. Beliau tidak menolak kemungkinan lebih ramai suspek akan ditahan kerana operasi masih dilakukan. Datuk Huzair berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis hari ini. Setakat ini seramai 22 suspek termasuk 4 warga Thailand ditahan polis bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 dan 307 Kanun Keseksaan kerana membunuh serta cubaan membunuh. Dalam pada itu, reman ke atas 4 suspek termasuk seorang dipercayai Ketua Sindiket Penyeludupan yang terbabit dalam serangan ke atas 2 anggota pasukan gerakan AMN PGA di Padang Besar pada 24 November lalu disambung antara 6 ke 7 hari lagi. Terdahulu, 4 suspek termasuk seorang lagi warga Thailand berusia 27 tahun tiba di Kompleks Mahkamah Kangar pada jam 9 pagi dengan menaiki van polis sebelum terus dibawa ke bilik reman. Reman ke atas warga Thailand dan lelaki dipercayai Ketua Sindiket berusia 45 tahun itu disambung 7 hari, manakala 2 lagi suspek warga tempatan berusia 22 dan 26 tahun disambung 6 hari. Kesemua mereka disiasat mengikut Seksyen 302 dan 307 Kanun Keseksaan kerana membunuh serta cubaan membunuh. Berikutan itu, semua suspek dibawa kembali ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar bagi meneruskan proses siasatan. Dalam kejadian serangan pada jam 3.10 pagi minggu lalu, anggota PGA Sarjan Baharudin Ramli, 54 tahun, meninggal dunia di lokasi selepas terkena tembakan, manakala rakannya Sarjan Norihan Tari, 39 tahun, parah dan masih lagi dirawat. Penerangan mengenai vaksin COVID-19 akan diperluas melalui pelbagai platform bagi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai vaksin tersebut. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim berkata ia bagi membetulkan persepsi negatif di kalangan orang awam dan menangkis dakwaan tidak sahih yang sengaja ditularkan sesetengah pihak.
Kita di bawah Jawatankuasa Jaminan Akses kepada Vaksin, kita ada pelan komunikasi sebab sebahagian daripada masalah penerimaan vaksin ini berkait dengan tidak cukup maklumat dan juga barangkali pemahaman yang diselewengkan oleh mungkin kembali kepada kurangnya ilmu, yang ini menjadi tanggungjawab saya, kerajaan di Musti untuk berkongsi maklumat supaya rakyat faham situasi dan keadaan sebenarnya. Tambahnya, vaksin dijangka diterima pada suku pertama tahun depan dan akan diutamakan kepada petugas barisan hadapan dan golongan berisiko. Katanya lagi, perolehan vaksin tersebut melibatkan pelbagai negara dan tidak bergantung kepada satu syarikat sahaja. Terdapat 214 penyelidikan bagi pembangunan vaksin di seluruh dunia dan 12 telah berada di tahap terakhir fasa klinikal. Terdahulu beliau bersiaran secara langsung dalam rancangan Bual Bicara Pagi Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Umat Islam perlu yakin dengan langkah kerajaan untuk mengekang wabak COVID-19 termasuk melalui pemberian vaksin. Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah berkata ini kerana pemberian vaksin tersebut berasaskan penyelidikan yang mendalam dan merangkumi seluruh aspek termasuk soal hukum syarak. Jadi saya mengharapkan apabila ada keputusan nanti, maka semua pihak dapat menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan berlapang dada, kerana apa-apa keputusan yang akan dikeluarkan nanti adalah berasaskan kepada satu kajian yang mendalam dan telah mengambil kira semua aspek dari sudut pandangan hukum syarak, dari sudut pandangan saintis, pandangan ahli perubatan, untuk kita sampai kepada keputusan berkenaan. Tambahnya, kajian sedang dijalankan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI mengenai vaksin tersebut. Fatwa berkaitannya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Justru katanya tindakan memperlekeh dan menakut-nakutkan orang ramai mengenai vaksin COVID-19 perlu dihentikan kerana boleh menimbulkan keraguan dan rasa tidak selesa kepada masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Dalam pada itu, United Kingdom menjadi negara pertama di dunia yang meluluskan Pfizer dan BioNTech sebagai vaksin COVID-19 di negara tersebut. Vaksin berkenaan akan mula diberikan kepada penduduk negara itu bermula awal minggu depan. Langkah Kesatuan Eropah EU meluluskan vaksin tersebut dianggap sebagai satu detik bersejarah bagi negara itu dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pfizer, Albert Bourla, beliau memuji kemampuan Badan Pengawasan Ubat dan Kesihatan MHRA dalam meneliti keberkesanan vaksin keluaran mereka. Vaksin Pfizer dan BioNTech dihasilkan berasaskan satu teknologi baru menggunakan asid ribonukleik pengutus bagi menghantar bahan genetik kepada tubuh yang membolehkan sel manusia membentuk protein daripada virus. Tindak balas tersebut dipercayai dapat melatih sistem imunisasi bersedia menyerang jika terdapat coronavirus baharu. Sebelum ini, kedua-dua syarikat vaksin tersebut percaya mereka dapat mengeluarkan sehingga 50 juta dos vaksin secara global pada tahun ini dan sehingga 1.3 bilion dos menjelang akhir 2021. Sementara itu, Malaysia akan memerhati dan mengkaji kesan sampingan Pfizer dan BioNTech sebelum membuat sebarang keputusan pemilihan vaksin. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata negara tidak boleh mengikut jejak United Kingdom kerana terikat dengan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA dan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan. Di Malaysia kita tak ada pengecualian dari segi pendaftaran vaksin secara darurat. Kita kena melalui proses-proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam akta. Dan juga ini adalah untuk memastikan keselamatan vaksin tersebut dan juga keberkesanan. Jadi pada saya kita dapat lihat keberkesanan dan juga kesan samping penggunaan vaksin tersebut di negara-negara lain. Sementara kita dalam proses untuk pendaftaran. Sementara itu, dalam sidang medianya petang tadi, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata 5 lagi kluster COVID-19 dikesan, masing-masing 4 di Lembah Kelang dan 1 di Johor. Pada hari ini dilaporkan 851 kes positif COVID-19, manakala 2 kematian direkodkan.
Selepas ini, masa depan hancur kerana RM300. Bertemu kembali. Kerajaan memberi jaminan data peribadi dalam aplikasi My Sejahtera Selamat kerana dikawal selia sepenuhnya Majlis Keselamatan Negara MKN. Aplikasi dimiliki sepenuhnya Kementerian Kesihatan KKM itu juga dikawal di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. My Sejahtera juga mempunyai ciri keselamatan yang mematuhi piawaian antarabangsa dalam melindungi kerahsiaan dan keselamatan data. Rakyat tidak perlu bimbang. Kerana ianya di bawah kerajaan. Di bawah kerajaan. Dan kita mengawalnya dan memastikan data peribadi itu dilindungi. Jadi tidak perlu bimbang untuk isu data itu dikongsi oleh sesiapa. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, menjadi kesalahan jika data peribadi itu dikongsi mana-mana pihak tidak bertanggungjawab dan boleh didakwa di bawah Akta Perlindungan Peribadi. Trend dan statistik jenayah melibatkan kanak-kanak sama ada menjadi mangsa atau pelaku jenayah di negeri Johor semakin membimbangkan. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata bagi tahun 2018, tangkapan melibatkan pelajar sekolah dalam indeks jenayah adalah sebanyak 1,388 kes. Menurut Datuk Ayub Han, bagi tahun 2019, 1,230 kes jenayah melibatkan pelajar direkodkan dan tahun ini dalam tempoh Januari hingga Oktober, sebanyak 538 kes dilaporkan. Jenayah tertinggi melibatkan golongan pelajar ialah curi motosikal. Ia diikuti lain-lain kecurian, mencederakan, pecah rumah, rogol walaupun dan ada sabun. trend penurunan, tapi kita melihat pelibatan pelajar-pelajar, khususnya pelajar sekolah menengah umur 13 ke 16 tahun ni yang memang 95% adalah daripada golongan ini, 99% yang terlibat dalam jenayah. Dan kita nak tuan-tuan daripada sekolah rendah didedahkan tentang bahaya merokok, bahaya dada, bahaya apakah yang dikatakan gangguan seksual. Tambah beliau, 95% pelaku jenayah di kalangan pelajar adalah lelaki berbanding 5% pelajar perempuan. Manakala pelajar yang menjadi mangsa menunjukkan 58% mangsa adalah pelajar perempuan, manakala 42% adalah pelajar lelaki. Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas Majlis Pelancaran Modul Kesedaran Jenayah Kanak-kanak dan Remaja Mekar PDRM Kontingen Johor bersama Universiti Teknologi Malaysia UTM di Iskandar Puteri, Johor siang tadi. Mekar adalah modul interaktif yang dibangunkan mengikut tahap usia pelajar dari Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah dan Institut Pengajian Tinggi IPT. Masa depan hancur dek kerana RM300. Mulanya sebagai penyembah cat yang diupah alung ketika remaja, akhirnya terjebak ke dunia gangsterisme yang lebih dahsyat. Menurut pengerusi dan ketua aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan, upah kecil itu merupakan detik penentu arah hidup golongan tersebut. Katanya upah yang diambil untuk menakutkan peminjam ini bakal mendorong remaja melakukan jenayah yang lebih besar pada masa akan datang seperti pukul, peras ugut, bunuh, penipuan wang serta penyeludupan barangan. Bila dia besar, mungkin dia akan join organised crime, crime yang terancang ataupun kes-kes yang melibatkan penipuan yang besar, mungkin scammer. Maknanya dia hidup dalam satu dunia yang dunia underworld yang macam-macam lah. Mungkin menerima tugas tambahan ke, yang menerima tugas-tugas khas ke, yang buat pelari barang-barang yang dalam bidang ini. Dalam pada itu, beliau menjelaskan faktor hilang pekerjaan dan hilang punca pendapatan menjadi penyebab orang awam terlibat menjadi orang tengah kepada sindiket ahlong. Ada juga remaja yang memberikan bayaran mencecah ribuan ringgit sekaligus mengamburi mata remaja supaya kekal dengan kegiatan jenayah terancang itu. Justru, beliau menyeru agar ibu bapa sentiasa memantau pergerakan anak mereka supaya tidak begitu terdedah dengan kumpulan penjenayah atau sindiket ahlong ini.
Pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM perlu lebih agresif memberikan bayangan kepada masyarakat tentang aplikasi yang dipercayai mengaut keuntungan mudah dengan cara menipu. Menurut bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, dengan kemajuan internet kini pihak berkuasa sepatutnya lebih peka mengatur strategi tanpa perlu menunggu masyarakat menularkannya sendiri di media sosial. Memandangkan bahawa aplikasi seperti handphone ni tadi mudah diperolehi, jadi saya merasakan bahawa sindiket ni tadi bukannya satu tetapi ada ramai sindiket yang cuba menjalankan penipuan online ni tadi, termasuk pelaburan online. Ya, jadi di sini pihak penguatkuasa perlu memantau sama ada handphone ataupun internet, ya, supaya kita ingin memeriksa sama ada pelaburan yang di advertisekan kepada orang ramai ni tadi adalah pelaburan-pelaburan yang betul, bukan pelaburan yang cuba untuk menipu. Jadi pihak berkuasa ni tadi sentiasa mempunyai maklumat-maklumat tertentu. Tambahnya, beliau percaya dalam aplikasi pelaburan secara dalam talian seperti iShare Fans, LikeShare dan EasyJob 999 adalah orang yang sama kerana masih berani menipu masyarakat walaupun sudah banyak tangkapan dilakukan. Ditanya mengenai mengapa dalam penipuan secara dalam talian kini sukar ditangkap, jelasnya mereka berjaya berselindung di balik internet dan tidak sama seperti kes penipuan yang berlaku semasa beliau berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara. Kalau masa dulu tidak ada internet, jadi mereka akan membuat pelaburan secara berkumpulan di mana hanya orang-orang yang tertentu saja mereka approach untuk mendapatkan buat pelaburan. Contohnya dulu macam Pak Mantelo. Pak Mantelo ni tadi mereka tidak gunakan internet tetapi mereka gunakan kumpulan-kumpulan orang yang mereka membuat pelaburan kepada pihak mereka untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi akhirnya didapati bahawa mereka tidak dapat untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu kerana pelaburan itu adalah pelaburan yang tidak betul. Dalam pada itu, Tan Sri Musa Hassan menyeru agar masyarakat tidak bersifat tamak ketika melihat tawaran lumayan yang ditawarkan aplikasi-aplikasi berkenaan. Malah perlu berfikir menggunakan logik akal agar tidak mudah tertipu meskipun keadaan sekarang perlukan wang yang banyak untuk meneruskan kelangsungan hidup. 323 kontraktor Bumiputra di Johor diberi peluang dalam pembinaan projek Sistem Transit Rapid RTS yang dijangka bermula Januari depan. Menteri Besarnya Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata agihan kontrak itu melibatkan 40% daripada nilai keseluruhan iaitu RM800 juta untuk kerja infrastruktur dan pembinaan bangunan. Menurut beliau, Johor Centre for Construction Development JCCD yang merupakan syarikat kerajaan negeri akan memastikan kontraktor tempatan menikmati peluang dalam projek RTS Bukit Cagar Johor Bahru ke Woodlands North Singapura. Projek terbabit juga jelas beliau akan memberi lonjakan ekonomi baru di negeri itu. Untuk kontraktor G1 dan G2 ni, ianya melibatkan nilai kerja lebih kurang 58 juta. Dan seramai 167 kontraktor daripada G1 dan G2 akan dapat berpeluang terlibat sama. Sementara kontraktor G3 dan G4 akan terlibat dalam kerja-kerja yang bernilai 187 juta dan seramai 109 kontraktor yang akan terlibat. Datuk Hasni berkata demikian pada sidang media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU secara maya antara JCCD dengan anak syarikat milik penuh Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp iaitu Malaysia Transit System Sdn Bhd MRTS di Iskandar Puteri Johor. Projek RTS diyakini akan menjadi perintis pembangunan pembinaan kemudahan sistem aliran ringan LRT di Johor. Kira-kira 150,000 penumpang dijangka akan menggunakan perkhidmatan itu apabila ia beroperasi pada penghujung 2026.
Projek RTS Link Johor Bahru ke Singapura melibatkan jajaran 4 km dengan 2.7 km di Malaysia dan 1.3 km pembinaan di Singapura. Kad Prabaya Visa GoPays MAIP atau Ta'awun yang dilancarkan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP mendapat sambutan yang menggalakkan. Sebaik kaunter pendaftaran dibuka, orang ramai mula beratur untuk mendapatkan kad yang berfungsi seperti kad debit bank itu. Tinjauan TV Al-Hijrah ke kaunter pendaftaran MAIP di Kompleks Islam Ipoh mendapati ramai golongan peniaga sendiri yang mendaftar untuk mendapatkan kad dengan aplikasi e-wallet GoPays itu. Benefit dia banyak. Jadi mudah untuk kita buat apa-apa transaksi ke apa kan. Terutama saya kadang buat niaga sendiri kan. Jadi senang kalau kita nak kata apa tak ada pening-pening kepala lah. Kita gunakan satu kad dulu. Jadi saya tu nak bayar zakat ke apa ke senang. Kita online saja. Selain itu, aplikasi GoPays kad tersebut yang dilengkapi kalkulator bagi kiraan dan taksiran zakat serta kemudahan potongan bayaran zakat secara ansuran bulanan juga menarik orang ramai untuk mendapatkan kad itu. Kad ni sangat bagus sebab dia adalah syariah compliance lah, dia patuh syariah. Lepas tu dia bertindak sebagai sama seperti kad debit biasa, kad debit bank. Kita boleh berbelanja, mudah berbelanja di mana-mana saja. Dan yang saya tahu, kad ni juga dia memudahkan kita untuk menderma wakaf dan juga berzakat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAIP, Syahrul Azam Syari, mata ganjaran kad Ta'awun membolehkan ianya diwakafkan terus kepada MAIP. Niat membantu Ta'awun masyarakat Islam dengan menawarkan suatu produk kewangan digital terkini atau e-wallet dengan pematuhan syariah untuk berbelanja dan menunaikan ibadah. MAIP dengan kerjasama U-Mobile Services yang berhad menawarkan kad Prabaya Visa GoPays MAIP atau kad Ta'awun. Produk ini memenuhi keperluan pengguna untuk berbelanja kerana ianya mudah dan dilengkapi ciri keselamatan dan yang utama kelebihan kepada pelanggan MAIP untuk pembayar zakat, wakaf dan derma dapat menikmati mata ganjaran dan pelbagai promosi menarik. Yang paling istimewa adalah mata ganjaran boleh kita tukarkan kepada wakaf tunai untuk MAIP, iaitu cashless wakaf. Anda beribadah sambil berbelanja. Bagi promosi sehingga 31 Disember 2020, kita menyediakan 100% cashback fee kad dengan permohonan melalui aplikasi GoPays. Ini adalah alternatif terbaik untuk ummah. Kaunter pendaftaran kad Prabaya Visa GoPays MAIP ini dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 3 petang. Orang ramai boleh memohon untuk mendapatkan kad Prabaya ini sehingga 31 Disember. Dengan hanya satu kad, ada pelbagai kelebihan. Dalam kesibukan tugas harian saya, kad Ta'awun adalah pilihan yang tepat, memudahkan segala urusan. Daftar sekarang. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP membahagikan pencarum yang layak untuk kemudahan iSinar kepada 2 kategori. KWSP dalam kenyataan hari ini berkata bagi kategori 1, mereka yang layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, bekerja sendiri, bekerja di dalam sektor ekonomi gig yang sudah lama tidak mencarum, hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Kriteria bagi kategori 1 meliputi ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut ketika permohonan atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020. Bagi kategori ini, tiada dokumen sokongan diperlukan dan kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Bagi kategori 2, ia meliputi ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan itu hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli iaitu slip gaji sebelum dan selepas
pengurangan pendapatan dan notis pemberhentian atau pemotongan allowance atau tuntutan kerja lebih masa. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui icinar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021. Sekembali nanti, SUV rempuh pusat beli belah. Empat maut termasuk seorang bayi 9 bulan dan wanita berumur 73 tahun apabila sebuah kenderaan utility sukan SUV merempuh orang ramai di kawasan beli belah Trier di Jerman. Polis berjaya memberkas pemandu terbabit yang berusia 51 tahun dan dikatakan mengalami masalah psikiatri. Selain itu, pemandu terbabit didakwa berada di bawah pengaruh alkohol. Nahas berkenaan turut menyebabkan 14 mangsa lain cedera. Polis berkata mereka mendapati tiada sebarang tanda motif politik berhubung kejadian itu selepas menyoal siasat suspek. Pihak pendakwa raya sedang mempertimbang untuk memohon agar suspek diletakkan di bawah pemerhatian psikiatri. Turut terkorban seorang wanita berusia 25 tahun dan lelaki berumur 45 tahun. Ibu kepada bayi terbabit pula dilaporkan cedera dan menerima rawatan lanjut di hospital. Terdahulu saksi memberitahu mereka melihat mangsa melambung ke udara akibat dirempuh SUV. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Jadi hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Kinabalu. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Baik, sebelum berpisah, jangan lupa saksikan siaran langsung analisis jam 9 malam ini yang membincangkan topik anti-vaksin COVID-19 bersama rakan penyampai Nazirah Syaringat. Sekian berita Alidras, saya Adi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.